philosophical. Sebab kalau kita tengok di dalam penulisan Malaysian Today, di dalam blog Malaysian Today yang ditulis oleh Raja Besar, kita akan tengok dia menonjolkan isu rationality dan irrationality. Bahawa dia menonjolkan isu bahawa agama itu is not rational, it is irrational pada pandangan barat. It is irrational. Christianity is irrational. Buddhism is irrational. Dan Islam is irrational, adalah tidak rasional. Maka atas dasar melihat bahawa agama itu tidak rasional. Kenapa dia melihat agama tidak rasional? Berdasarkan pertimbangan rasional barat. Tetapi kita dalam Islam menegaskan bahawa persoalan akidah Islam itu is very rational. Maknanya apa? Akidah Islam itu dipunjang oleh hujah-hujah akidah yang dipanggil ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid. Dan kerana Islam itu sejak awal lagi akidahnya ditampilkan dengan suatu penampilan yang dipunjang oleh pengakuan akal dan hujah-hujah akidah, menyebabkan Islam tidak mengalami dilema yang dialami oleh barat. Pertembungan di antara ilmu dan wahyu, pertembungan di antara rasional dan irrasional. Karena Islam itu ajaran akidah dan rasional dan dirationalize dengan hujah-hujah akidah yang mantap yang tak mampu ditolak oleh ahli falsafah dalam menegaskan kebenaran tauhid. Oleh sebab itu dalam Islam kita tidak mengalami secularism. Adapun di dalam fahaman barat yang mengenai falsafah Aristotle, yang kemudian falsafah itu dicerahkan di dalam fahaman padri-padri Kristian seperti padri besarnya yaitu Aquinas, seperti Aquinas yang mengerti fahaman Aristotle yang menganggap bahawa aspek keimanan itu adalah aspek yang tak dapat digarap oleh akal, irrational. Ini dipanggil tajuk-tajuk falsafah agama yang mempunyai roots dia begitu panjang di dalam pemikiran falsafah barat maupun Islam. Jadi apabila begitu mereka memisahkan langsung di antara agama, keimanan dan di antara ilmu, akal dan sains. Tidak ada titik pertemuan. Oleh sebab itu dia membawa kepada secularism, iaitu mereka melihat bahawa undang-undang dan peraturan itu memerlukan akal untuk mengeluarkannya dan menganalisanya. Dan yang mengeluarkan undang-undang itu adalah di kalangan manusia yang menggunakan akal. Maka mereka melihat undang-undang itu, ya, walaupun undang-undang agama, ia mesti tunduk kepada apa kita panggil ketentuan pemerintahan raja-raja ataupun kuasa dunia, dan bukan kuasa agama. Kan dia sudah masuk dalam bidang rasional, bidang pemikiran. Dia sudah bukan lagi termasuk dalam kategori semata-mata teori faith, teori dogma, teori belief. Nak kata dah, dia dah keluar daripada bidang itu, maka dia mesti tunduk kepada
kuasa raja-raja dan bukan kuasa gereja. Maka akhirnya berlaku sekularisme di barat berdasarkan kepada kepahaman falsafah antara rasional dan irrasional, antara kepercayaan dan antara ilmu dan sains. Maka pertemuan ini melahirkan sekularisme dan Islam dia tak pernah. Kan kita mengaji sifat 20, kita mengaji usul. Memang akidah Islam itu awal-awal lagi kita baca kitab Imam Syafi'i ataupun kitab akidah Tahawiyah ataupun kitab Al-Aqaid An-Nasafi, memang semua akidah Islam itu dia tidak menuntut kita percaya begitu saja, tetapi dia membawa budak-budak akli untuk mengukuhkan akidah kita supaya tidak mudah digoncang oleh ahli falsafah yang meragukan kebenaran tauhid. Maka menyebabkan dalam Islam tak berlaku apa yang dipanggil sekularisme, pemisahan antara agama dan politik, karena dianggap agama tidak rasional dan politik itu rasional. Kenapa ambil baik? Jasa ilmu tauhid, ilmu usul diri. Ilmu usul diri itu mempunyai pengaruh yang besar dalam menghalang sekularisme itu berlaku dalam dunia Islam, sebagaimana dia berlaku dalam dunia lain. Jadi perjuangan dan gerakan politik yang ada di zaman moden ini, mereka melihat Islam tak rasional. Dia lihat perjuangan antara satu agama tak rasional. Dan berdasarkan pertimbangan dia, maka perjuangan atas nama agama menuntut supaya kita tunduk kepada hukum dan peraturan agama yang bersandarkan kepada keimanan terhadap Allah yang mewahyukannya dan kepada Rasul yang menyampaikannya. Ini semua tidak menjadi sebagai pertimbangan untuk mereka mengabsahkan akan ajaran Islam itu sebagai asas politik. Maka kesimpulannya, masuk tajuk yang baru ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahawa gerakan-gerakan politik yang mengambil sumbernya daripada falsafah itu akan tetap melihat Islam sebagai musuh, akan tetap melihat Islam sebagai musuh. Apabila Islam itu menyentuh soal-soal politik dan kebenaran. Dan untuk kita menyelamatkan umat Islam supaya mereka tidak menentang Islam daripada aspek siasat ini, maka mereka mesti diselamatkan daripada terus diracuni oleh pemikiran dan falsafah barat yang mendakwa superiority dan mendakwa rasional, dan bersifat saintifik di dalam panduan dan petunjuk dan teori-teori politiknya, walhal ia hanya merupakan andaian, speculation, tidak buktikan kebenarannya dengan hujah-hujah, kita panggil dengan hujah-hujah akidah yang betul-betul kita panggil sangat-sangat kita panggil konkret, ataupun dengan bukti-bukti yang bersifat sah. Kita kena faham baik-baik supaya kita tidak terpesona dengan falsafah apabila menyentuh soal kemanusiaan atau soal ketuhanan. Ia hanyalah andaian. Jadi falsafah itu di dalam bentuk modernnya, dia tidak lagi menjadi sebagai suatu ajaran-ajaran yang lahir untuk dibaca dan menjadi sebagai suatu bahan untuk ditelaah sahaja, dan ia bukan semata-mata lahir daripada seorang ahli falsafah yang hanya duduk di rumahnya dan membuat berbagai-bagai teori. Tidak,
ia lahir dalam bentuk sebagai suatu gerakan yang merubah masyarakat, yang mempunyai cita-cita sosial, yang mempunyai cita-cita ekonomi, cita-cita politik, yang berjuang untuk membawa political change, cultural change, berdasarkan teori falsafah yang mereka utarakan. Mereka membawa pula teori-teori dalam bentuk ekonomi dan politik untuk menjadi landasan dalam menolak sistem yang ada di dalam masyarakat, dengan menganggap teori-teori mereka sebagai teori yang benar dan membawa penyelesaian kepada masalah masyarakat manusia di zaman ini. Dipanggil ideologi. Ini kalau kita tengok keluar dalam dia bahas cerita bahawa Tuan Guru Haji Abdul Hadi, Tuan Guru Presiden dia tidak mempunyai ideologi. Ini kita dalam kalangan kita, dia tidak mempunyai ideologi. Kerana Islam itu bukan ideologi. Islam itu bukan ideologi. Islam itu adalah merupakan apa dia? Ajaran yang diwahyukan oleh Allah Taala. Yang perlu diterima ajaran itu sama ada dianya sesuai dengan akal atau mampu digarap oleh akal atau mampu sekali. Perlu diterima dengan keimanan, keyakinan bahwa Allah lebih mengenal. Baik, jadi ideologi lain, kita tengok takrif ideologi. Dia banyak yang itu sekarang ni dia banyak kita panggil dia campur aduk di antara konsep-konsep falsafah dan konsep-konsep bulan. Tengok macam dia tidak tentang makhluk syariah, dia melihat melalui kacamata falsafah menggunakan istilah syarak sehingga terkeluar dalam konteks syar'i yang sebenar. Begitu juga disebut tentang maslahah, atau yang dipanggil fiqhul aulawiyat. Dia tidak berdasarkan kepada konsep yang syar'i, tapi berdasarkan kepada konsep yang diambil daripada kita panggil tasawuf falsafah dan ahli falsafah. Ini masalah ini yang sebab dari Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan umat Nabi kita SAW ini tidak berpisah dan tidak berpecah ketika mereka menggunakan lisan Arab Al-Quran, tapi mereka menggunakan lisan atau ini Al-Yunani ini itu falsafah mutlak. Ciri-ciri ideologi. Dalam menerangkan mengenai ciri-ciri khusus ideologi atau teori dan falsafah sosial yang muncul di zaman ini, saya pun tidak berikan ambil daripada situs, daripada mereka sendiri, apa dia mereka sendiri mengatakan bahawa ideologi itu di sini mempunyai. Yang pertama, it contains an explanatory theory of a more or less comprehensive kind about human experience and the external world. Ini yang pertama. Ideologi ini dia nak menggantikan agama, tetapi dia mengusulkan agama berdasarkan akal, ad-din al-wad'i, agama yang direka oleh manusia di kalangan ahli falsafah. Kalau kita mengaji Bilal bin Nihal, dia ada yang dipanggil sebagai ad-din as-samawi. Kemudian ad-din al-wad'i. Ad-din al-wad'i itu pula terbagi dua. Satu Buddhism dan sebagainya, Confucianism, satu lagi ad-din al-wad'i yang disusun oleh ahli falsafah yang dipanggil sebagai ideologi. Ia mengandungi suatu teori yang menghuraikan dan menerangkan, menjelaskan
sedikit atau banyak secara yang menyeluruh, dalam bentuk yang menyeluruh tentang pengalaman hidup manusia dan juga kehidupan dunia yang bersifat fisikal. Kehidupan dunia yang bersifat fisikal, sama dengan social, economic, politik, education, pendidikan, history, psikologi dan sebagainya. Dia adalah merupakan suatu bentuk penjelasan yang berasaskan akal secara yang komprehensif. Kurang lebih itu berkenaan pengalaman hidup manusia di dunia ini daripada aspek-aspek kemasyarakatan. Jadi sebagai contoh, kata perkembangan yang berlaku di Eropa, golongan komunis, golongan sosialis, menghubungkan perkembangan itu daripada aspek ekonomi, menganggap ekonomi sebagai faktor yang membawa social change. Maka kalau kita nak membawa perkembangan yang berikutnya, maka mesti mengubah sistem ekonomi. Sistem ekonomi dengan pendapat ekonomi yang menjadi faktor perubahan. Maka kalau berlaku perubahan yang tidak mengambil kira perubahan sistem ekonomi, maka perubahan itu tidak akan dicapai. Jadi mereka membawa kepada suatu peringkat yang dipanggil pahaman determinism, itu pahaman Jabariyah yang menganggap bahawa manusia tak ada kemampuan untuk merubah. Mereka dikuasai, masyarakat dan tamadun dikuasai oleh bentuk sistem ekonomi yang berjalan kalangan. Itu dipanggil sebagai superstructure, istilah golongan komunis yang menganggap bahawa kebahagiaan masyarakat itu pada aspek ekonomi dan aspek-aspek budaya yang lain, dan aspek ekonomi itu dianggap sebagai aspek yang paling menentu terhadap seluruh perjalanan hidup dan budaya masyarakat. Ini teori ini dia memahami teori ini pula, dia memahami ada penghujahan-penghujahannya, bukti-buktinya daripada aspek sejarah. Sebagai contoh, Karl Marx membawa perkembangan sejarah yang dilihat secara kacamata materialistik. Dia panggil historical materialism. Sejarah yang berdasarkan perkembangan ekonomi ini tadi, yang dilihat daripada kacamata material kebendaan. Maka ditunjukkan perjalanan sejarah daripada awal zaman kehambaan, zaman feudal, zaman bourgeois, zaman komunis, sosialis, komunis. Dia tengok perubahan-perubahan itu berdasarkan tesis dan antitesis. Dia memahami falsafah, tesis dan antitesis, iaitu membentukkan suatu sistem dan datang pula lawan kepada sistem yang telah ada. Akhir dengan perlawanan itu terbentuk suatu sistem yang baru, dan begitulah perjalanan sejarah. Dan dia kata ini ditentukan, dipanggil oleh sistem ekonomi. Dan teori-teori golongan ideologis ini selalu dia banyak bersandar kepada aspek sejarah. Jadi ahli fikir barat sendiri telah mengatakan, kita sebut dalam buku ini yang tepat, bahawa kebanyakan teori-teori yang dibawa berdasarkan sejarah ini generalization, hanyalah lebih kepada generalization, pengumuman, bukan hasil saintifik yang konkret, tetapi lebih bersifat pengumuman, diumumkan sahaja, dibuat satu kesimpulan yang bersifat umum sahaja, tetapi ia bukan hasil kajian yang betul-betul mendalam terhadap satu-satu kes dalam sejarah manusia, untuk dijadikan kemudian sebagai sandaran bahawa ekonomi lah yang menjadi faktor perubahan sosial. Ini ideologi. Jadi kalau ada ekonomi faktor dia, maka dia mempengaruhi pendidikan, mempengaruhi politik, mempengaruhi psikologi manusia, mempengaruhi daripada aspek kita panggil kemasyarakatan sosial, aspek moral, aspek nilai. Harga agama itu pun dianggap lahir dengan sebab tekanan ekonomi.
Sekarang betul atau tak betul? Masalahnya orang barat itu mengakui. Abel sebagai contoh. Abel siapa dalam mengatakan bahawa ia ada generalization. Ada takdir Profesor Davis menyebut bahawa teori-teori sains sosial ini adalah teori yang menggunakan speculation. Anda bila kata andaian, kalau nak kita dia panggil discipline speculation. Andaian yang teratur dan tersusun. Bukan andaian teknologi gitu lah. Andaian hasil kajian, tapi kajiannya tak sampai kepada peringkat saintifik yang konkret. Maka hasilnya apa kita panggil hanyalah bersifat andaian juga. Semua oleh kerana dia melalui kajian, maka dipanggil discipline speculation. Sedap ini. Tapi andaian dia bukan macam penemuan dalam bidang matematik, penemuan dalam bidang medicine, penemuan dalam bidang astronomi yang ada bukti yang konkret yang tak boleh dipercayai. Sekarang semua kita panggil ittijahat, arah-arah politik, kita panggil kecenderungan siasat yang menolak Islam itu adalah berdasarkan kepada andaian-andaian, berdasarkan pada teori-teori masyarakat, kemasyarakatan, berdasarkan pemikiran-pemikiran falsafah, penulisan-penulisan falsafah yang semuanya bersifat andaian. Perkara yang merupakan andaian itu sudah tentu tidak menjamin kebenaran. Apatah lagi bila dia telah bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia lebih dekat kepada kebatilan yang membawa kepada kita panggil kesilapan di dalam menyusun aturan kehidupan manusia. Contoh pragmatisme. Bila dilaksanakan di Perancis, teorinya kalau kita campurkan lelaki perempuan, maka budak-budak dari sudut pendidikannya meningkat. Lebih maju pelajarannya. Maka bila dia buat begitu, sampai kepada satu peringkat akhirnya berlaku. Kita panggil pergaulan bebas yang menyebabkan berlaku keruntuhan moral dan kerosakan sosial di dalam masyarakat Perancis. Sehingga akhirnya mereka terpaksa mengambil satu tindakan untuk membetulkan balik kesilapan yang mereka lakukan dalam polis. Mengapa? Kalau kita betul saintifik, dia tak akan berlaku kesilapan. Dia tak akan berlaku kesilapan. Bagaimana kau terbang hingga itu di Jerman, di Prancis? Berdasarkan kaedah saintifik, mustahil kalau terbang itu boleh jatuh gitu saja. Indianya elok, apa sebagainya. Fungsi-fungsinya berjalan dengan baik. Maka secara saintifik, kata batu tak boleh jatuh gitu saja. Mesti ada faktor yang lain. Maka dibuatkan kajian atas dasar keyakinan bahawa sebuah kapal terbang yang memang telah diuji dan telah dipastikan fungsinya itu berjalan dengan baik, tiba-tiba jatuh, maka dibuat kajian untuk mencari faktor sebenarnya. Faktor sebenarnya adalah faktor manusia itu nak bunuh diri. Lalu dia tertantang menyebabkan kapal terbang itu kubur secara menggunakan meminta pelajaran aus yang menyebabkan itu supaya. Tapi di dalam bidang ideologi, dalam bidang teori sosial, dalam bidang teori politik yang dipanggil sebagai teori yang berdasarkan falsafah dan teori ini, dia andai. Dan andaian dapat membawa penyelesaian. Bukti komunisme hancur. Baik komunisme di China, baik komunisme di
Rusia, terpaksa berpindah pada kapitalisme pun tak boleh juga. Akhirnya kapitalisme berubah bentuk, berbagai bentuk kapitalisme, sehingga hari ini ada lebih kurang dekat 5 bentuk dan corak kapitalisme. Daripada kapitalisme asal yang dibawa oleh Adam Smith, hari ini dah ada kapitalisme macam-macam jenis kapitalisme. Berlaku modifai dan ubah suku. Kerana benda itu adalah ada, bukan suatu benda yang konkret. Baik. Jadi oleh sebab itu kita di dalam Islam, kita tidak terpandu kepada filsafat, tak terpandu kepada teori-teori. Apabila dia didapati bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, it sets out program. Ia menawarkan dan membawa suatu program in generalized and abstract terms. Satu program dalam bentuk yang bersifat kita panggil umum. Dan yang meliputi seluruh aspek kehidupan, budaya, pendukung ideologi. Dia berubah daripada seorang kapitalis menjadi seorang Marxis. Kehidupan yang berubah daripada berbagai-bagai aspek. Dan dari sudut yang abstrak, dari sudut kita panggil abstrak, iaitu kepercayaan, nilai, daripada sudut kepercayaan, nilai, daripada sudut kesenian, daripada sudut aspek-aspek yang bersifat abstrak dan aspek-aspek yang bersifat fizikal, semuanya mengalami perubahan berdasarkan kepada teori dan ideologi. Jadi, in a generalized and abstract terms of social and political organization. Jadi ada program untuk membawa perubahan daripada aspek politik dan kemasyarakatan yang diutarakan kepada manusia tawarkan oleh ekonomi. Anda tak sama dengan falsafah. Falsafah ini tidak ada menawarkan program penyelesaian. Dia hanya merupakan sebagai andaian speculation yang lebih bersifat dipanggil intellectual exercise. Itu latihan intelektual. Berfikir, berdialog dan sebagainya. Lepas itu macam mana benda ini? Menyentuh politika, menyentuh kerajaan, menyentuh ekonomi yang sedang berjalan. Benda ini adalah benda yang kita panggil purely abstract. Betul-betul abstract. Mana benda yang di awal-awal yang tidak menyentuh realisme semasa dia tak ada program khusus. Tapi ideologi berbeza. Baik, kemudiannya it conceived the realization of this program dan dia juga mengandungi pengajaran untuk merealisasikan program ini, perubahan sosial dan ekonomi ini, as entailing a struggle, melihatnya sebagai suatu perjuangan, kalau kita jihad sampai sanggup mati, orang komunis sanggup hidup, itu yang dia sanggup hidup dalam secara sederhana, rumahnya sederhana, hidupnya sederhana, dia pakai baju sederhana, sebab dia melihat bahawa usaha untuk membawa teori itu ke dalam masyarakat, dalam suatu sistem, melibatkan perubahan dan juga kita panggil penyertaan dirinya secara menyeluruh. Jadi dia buat itu bukan sebagai ibadah, macam kita zuhud. Kita zuhud dalam Islam apa dia? Zuhud dalam Islam iaitu hati kita tidak membesarkan dunia. Walaupun kita naik ke masjid, walaupun rumah kita itu begitu besar, tapi kita ada di masjid di waktu salat. Kita tidak menipu dalam perniagaan, kerana kita tahu halal dan haram, dosa dan pahala. Ini orang yang zuhud, orang yang dunia itu tidak menguasai hati. Itu zuhud. Adapun sebab itu dalam Islam dia tidak melihat kehidupan yang kita panggil apa dia itu kita panggil yang sederhana, kehidupan yang leceh, kita panggil dalam bentuk pakaian atau rumahnya yang sederhana sebagai ukuran mutlak. Tidak. Dia melihat ukuran mutlaknya itu dari sudut halal atau haram. Kalau entah rumah entah sederhana, entah pemalas, itu tak dilihat sebagai suatu kemuliaan. Tidak.
Tapi satu perkara yang dicela dalam Islam. Tapi kalau anda sederhana, kerana sememangnya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sederhana. Dengan arti kata yang lain, bagaimana anda mendapat dari sumber yang halal, anda orang yang bekerja, tapi kita tidak ingin berlebih-lebihan. Maka ini panggil zuhud. Ataupun anda setengah orang, dia kita panggil rezekinya memang dimurahkan Allah. Memang rezekinya dimurahkan Allah. Tumpahnya besar. Tapi dia bersifat sebagai seorang yang sangat menjaga akan syariat, sangat menjaga akan hukum. Sebagaimana imam-imam yang terdahulu, sebagai contohnya al-imam. Siapa? Al-imam Al-Alusi yang menyusun tafsir yang masyhur. Beliau ni kaya-kaya, murid dia semua dia support. Buat bangunan untuk murid dia, makanan murid dia, semua dia belanja. Kaya-kaya. Ibn Sirin, begitu kaya dengan perniagaan dia. Ada beribu-ribu tong minyak yang dia jual, dia simpan dalam gudang dia. Tiba-tiba dalam gudang yang ada 1000 tong ni, satu daripada tong ini masuk, apa kita panggil, tikus mati. Lalu diadukan oleh pekerjanya pada dia. Lalu bila pergi, pekerja dia dah lupa tong yang mana satu. Maka dia suruh buang semua tong-tong tadi. 1000 tong tu buang semua. Kenapa? Kerana berniaga benda yang haram, benda yang tak halal kepada orang Islam. Nak jual minyak yang sudah dimasuki bangkai ini haram. Maka mengelakkan yang haram, dia buang semua 1000. Hanya orang yang zuhud. Walaupun nampak dia berniaga jutawan, tetapi dunia itu tidak menyebabkan dia melanggar aturan Allah. Ini zuhud. Dunia tak menguasai hati, tapi rezekinya diluaskan oleh Allah Ta'ala. Jadi berbeza konsep zuhud dengan konsep yang dibawa oleh komunis atau sosialis. Itu bukan zuhud, itu perjuangan dia yang benci dan dendam kesumat kepada orang yang kaya, yang melihat kekayaan sebagai suatu kekejian. Tak, kita dalam Islam kekayaan bukan kekejian. Kekayaan yang diambil dari sumber yang haram itu yang tinggi. Tetapi kekayaan semata-mata dari Allah. Tuhan nak bagi. Orang ni kaya, orang ni satu cupak saja rezeki dia. Itu adalah takdiran Allah terhadap hamba-Nya. Itu tak boleh hasad dengan orang yang kaya. Sebab itu dalam hal ini kita jangan melihat contoh kesederhanaan itu pada orang sosialis. Jangan. Apa nilainya sederhana dari sudut cara hidup, tetapi yang dibangunkan di atas suatu falsafah dan pemikiran yang bercanggah dengan kebenaran akidah. Akidah Islam apa nilai? Tapi tak ada nilai. Tak layak menjadi contoh. Jadi kecelaruan-kecelaruan ini boleh kita lihat berlaku di kalangan pendukung-pendukung gerakan Islam sendiri yang mudah cair bila tengok golongan sosialis, hidup dia sederhana, sehingga golongan sosialis secara riak menampilkan kesederhanaan. Padahal, apa kesederhanaan? Apa kesederhanaan itu? Kesederhanaan yang dibina, dia akan menampilkan hak orang-orang yang kaya. Kesederhanaan yang dibina di atas teori yang melihat orang yang kaya tidak berhak untuk memiliki harta atau mempertingkatkan kekayaannya walaupun dengan sumber yang halal. Ya, itu suatu masyarakat yang dibangunkan di atas dendam kesumat dan hasad dengki dan permusuhan antara golongan yang murah rezeki dan sempit rezeki. Mana boleh menjatuh? Mana damai manusia? Kita tengok ideologi kembali kepada Islam. Yang ketiga, dikonsep. Yang keempat, not merely to persuade, but to violate terms, demanding what sometimes called commitment. Dia cuba bukan semata-mata untuk mempengaruhi manusia supaya menerima ideologi dan teori. Bahkan dia berusaha untuk memperkayakan pendukung-pendukung tersebut dan menuntut daripada mereka yang dipanggil kadang-kadang sebagai komitmen. Macam
Kisah dengan perjuangan ideologi. Kalau ideologi liberalism, kisah dengan perjuangan ini. Semua mesti diliberalkan. Kalau ideologi komunisme, kalau ideologi sosialisme, kalau ideologi pragmatisme, maka mereka mesti terpisah dengan program-program politik dan sosial dan ekonomi yang dibawa oleh teori. Jadi akhirnya kalau orang Islam dia berpegang satu ideologi, dia akan tinggalkan Islam. Dia akan tinggalkan Islam. Sama ada depan-depan dengan pintu depan, atau dia akan tinggal secara malu-malu dengan pintu belakang. Sebab dia ada komitmen kepada ideologi. Dia ada komitmen kepada fahamannya. Komitmennya kepada Islam itu tidak lagi merupakan suatu priori. Ini bagi ideologi. Jadi harus ini diterima orang Islam, tapi cakap Islam. Beberapa tahun Pak Ketua nak meyakinkan kepada dunia, kepada rakyat bahawa Islam itu adalah suatu yang sungguh sistem yang terbaik bagi kehidupan manusia. Ad-din wa daulah. Baru hari ini kita boleh tengok berapa tahun dah kita tu? 50 berapa? 60? 63 tahun. Kita boleh tengok satu realiti yang bukan mengejutkan, tetapi suatu hasil perjuangan yang panjang, pengorbanan yang besar, bukan semata-mata air mata dan beli, bukan semata-mata hilang wang fikir, bukan semata-mata menjadi hidup dalam keadaan yang atau berempat dan sendiri, bahkan ada yang terbunuh dalam perjuangan. Tidak sampai sehingga kita boleh melihat wakil-wakil rakyat daripada sebuah parti sekular yang telah faham Islam, hasil dakwah dan istiqamah. Para amilin dalam perjuangan PAS, istiqamah dia, tetap Islam, tetap yang terbaik Islam, tetap menyatakan hudud, tetap menegakkan syariat sebagai keutamaannya. Akhir orang yang tak yakin dan yakin. Mereka tidak berganda. Akhir yang tak percaya jadi percaya. Bukan benda sudah taman boleh seperti permaidani merah. Tidak. Hasil perjuangan yang panjang. Akhirnya kita boleh tengok kenyataan yang berlaku. Orang-orang yang tepat daripada Paris tidak mengisokong sebenarnya hukum-hukum itu adalah perundangan yang membunuh the spirit of secularism. Dibunuh. Apa the spirit of secularism itu? Apa dia roh secularism itu? Roh secularism itu tidak mengiktiraf ajaran yang datang daripada Tuhan sebagai ajaran yang rasional untuk mengatur kehidupan manusia. Dia tak iktiraf dan memandang bahawa ajaran yang mengatur manusia disilakan daripada manusia sendiri. Dan mana-mana ajaran yang datang daripada Tuhan, kalau tidak sesuai dengan manusia, maka ditolak. Jadi apabila kita membawa hudud itu sebagai satu set perundangan Islam yang sangat penting, kanun jenayah yang sangat penting dalam berdepan dengan golongan penjenayah ini, maka itu adalah suatu langkah bagi golongan yang kita panggil sekuler, mereka kita panggil selagi mereka setia dengan sekuler mereka tidak akan. Tapi kita boleh oleh sebab itu, berfaham bahawa mereka yang dekat dengan ideologi dan falsafah ini memang mereka akan cenderung untuk meninggalkan Islam dan membelakangkan Islam. Yang kelima, that's white party. Dia kita panggil mengemukakan ajaran ideologi itu kepada masyarakat ramai. Kita cari pada intelektual tapi kepada semua, termasuk orang agama Islam. Tapi, but maintain to confer some special role of leadership on intellectuals. Cuma, mereka berikan akan memberi suatu peranan istimewa kepada golongan intelektual dalam kepimpinan yang terhadap pendukung-pendukung. Dan mereka menganggap golongan intelektual itulah
pegangan dan akidah terhadap kebenaran dan kemuliaan Islam. Bukan itu. Terusnya seorang penulis barat juga telah menerangkan sampai keluarnya dan pasal ini. The word social acquired new social power at the turn of century. Apabila Barat menolak gereja dan lahir ideologi untuk menggantikan menjadi alternatif kepada ajaran Kristian dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, di berbagai bidang-bidang kemasyarakatan. Maka pada ketika itu perkataan social sedang mendapat suatu kuasa sosial. Perkataan itu memberi konotasi kuasa masyarakat. At the turn of century, pada permulaan abad, sosiologi, social settlement, contoh sosiologi ilmu kemasyarakatan, contoh social settlement, penempatan sosial, social service, khidmat sosial, social gospel, ajaran yang menekankan aspek kemasyarakatan, ajaran agama Kristen, and social philosophy, falsafah kemasyarakatan, all were invented, semuanya mulai. While there have been social implications in the thought of the more standard philosophers, ketika mana di sana ada pengaruh-pengaruh kemasyarakatan, pengaruh-pengaruh sosial, implikasi sosial yang mempengaruhi pemikiran setengah-setengah ahli falsafah yang hebat, there was also a less common school of applied philosophy, pioneers. Begitu juga lahir sekolah-sekolah yang kurang common, yang membawa pendekatan applied philosophy, yaitu falsafah penggunaan. Mana falsafah itu cuba dijadikan panduan dalam mengatur kehidupan. Ini asal kita panggil ideal. Asalnya ahli falsafah ini dia tak fikir bab sosial sebagaimana yang ada pada ini. Kemudian mula ada pengaruh-pengaruh sosial di kalangan sebahagian ahli falsafah. Kemudian ada juga suatu falsafah yang tentang falsafah penggunaan macam sains penggunaan, yang kemudian akan membawa kepada ideal. Contoh Charles Louis, philosopher thinking, and then post-contemplar, and philosopher John Dewey were among them. Mereka antara John Dewey seorang pragmatis. Whatever their personal religion, apapun agama individu mereka, if any was obvious, kalau ada pula, they intended to have provide synthesis and programs that were ready for democratic and pluralist America. Walaupun agama mereka apa sekalipun, kalau ada agama, mereka itu semuanya bertujuan untuk mengumpulkan satu sintesis, iaitu suatu kita panggil rumusan dan program-program yang sesuai untuk masyarakat Amerika yang demokratik dan pluralis. Hanya mereka tak beragama. Agama hanya urusan pribadi. Ada urusan kemasyarakatan, mereka mencari suatu rumusan yang sesuai dengan masyarakat demokratik dan masyarakat yang berbeda. Mereka tolak agama. Thus, their philosophy had to be non-Jewish and non-Christian. Maka falsafah mereka tidak boleh bersifat kita panggil keyahudian dan tidak boleh bersifat Kristian. In no way reliant on synagogue and church. Sama sekali tak boleh bersandar kepada apa itu kuil Yahudi ataupun kepada sinagoge. Dia punya sekolah Arab. Dia sekolah Arab. Di Mahat Muhammad di habis sekolah Arab masuk pondok, habis belajar pondok, baru pergi ke Mesir. Jadi memang saya gunakan Arab dengan sekolah agama. Tapi gaji buku dan boleh tak nampak kalau sesat mereka insyaAllah boleh juga. Jadi nak sebut pronunciation sinagoge itu sinagoge itu dia punya
They near moderns who must find new forms of living with the modernity. They will all somehow ready to encounter. Fase usaha-usaha fase naik juga, jadi kita itu baik. Mereka ini adalah golongan modernis, golongan modern yang perlu mencari suatu bentuk baru bagi menangani kemodernan yang mereka semua bersedia. Jadi mana mereka atau kita pakai agama, mereka nak pakai teori dan pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh apa kita panggil atau tokoh-tokoh pemikir mereka dalam menghadapi perkembangan dunia. Tolak utama. Jadi mereka di sini berdasarkan kepada apa dia yang dipanggil ideal, sama ada feminism, sama ada socialism, sama ada apa kita panggil feminism, sama ada yang dipanggil sebagai kalau dalam bidang pemikiran rationalism, scientism, idealism dan macam-macam. Bulu ideal dalam berbagai bidang politik ada ideologi, ekonomi ada ideologi, psikologi ada ideologi. Baik. Jadi itu dia sedikit tambahan sambungan pengajian kita bulan 2 bulan pas nanti sambung lagi berkait perkembangan falsafah dari metode psikologi. Ini kita tahu bahawa falsafah yang dahulunya menjadi masalah pada dunia Islam, yang ulama-ulama tauhid yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah terpaksa menghadapinya dengan membuat kajian terhadap falsafah seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala terpaksa belajar falsafah setahun itu dia kaji falsafah. Sebab apa? Untuk menjawab pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh orang-orang Islam di zaman itu yang bersumberkan falsafah tetapi dibalut dengan istilah-istilah agama dan dalil dan hujah-hujah agama, tapi sebenarnya daripada falsafah. Imam Ghazali belajar setahun falsafah sehingga dia boleh menguraikan buku-buku falsafah. Dia seorang yang genius. Jadi falsafah yang dihadapi oleh Imam Al-Ghazali, yang dihadapi oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, yang melahirkan pahaman Mujassimah, yang melahirkan pahaman Murji'ah, yang melahirkan pahaman Jabariyah dan Qadariyah, Mu'tazilah. Falsafah itu telah berubah di zaman moden kepada falsafah yang bersifat ketuhanan, mengkaji pula persoalan kemanusiaan dan kemanusiaan. Maka falsafah yang sama akhirnya berpindah fokus dan kajiannya kepada aspek-aspek kemasyarakatan. Yang harinya orang Islam duduk jadi buang kakak tua, mengulang-ulang akan teori-teori mereka itu dan menyebut-nyebut akan idea-idea tokoh-tokoh falsafah dan ideologi itu yang dipanggil di zaman ini sebagai ideologi. Dari sosialisme, komunisme, pragmatisme, semua ini dia masuk dalam kategori falsafah superstar, yaitu falsafah Doyabu. Kalau dalam bahasa biasa, Doyabu dipanggil falsafah Cakamarba, yang kekuatannya kepada penulisan dan bahasa penulis, bukan kepada kajian yang halus dan mendalam terhadap satu-satu tajuk-tajuk falsafah. Jadi ini yang menjadi asas kepada ideologi yang ini yang dipanggil sekularisme, liberalisme, pluralisme, pragmatisme. Jadi mereka ini tidak terpengaruh dengan Murji'ah dan Jabariyah. Mereka itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran falsafah itu dalam bentuknya yang modern, yang membawa kepada mereka itu menentang ajaran Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas dalam aspek-aspek syariat dan perundangan dan juga pentakdiran negara. Bawa kepada menentang Islam. Sebab itu saya selalu bilang, mereka nak cakap ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Jangan lupa ahli sunnah wal jamaah itu musuh ketat adalah falsafah. Yang menilai. Bukan musuh ketatnya semata-mata golongan Mujassimah. Mujassimah ini satu daripada golongan yang ditentang oleh ahli sunnah wal jamaah. Tetapi musuh utama mereka
ialah yang dipanggil sebagai golongan sofistika, ahli falsafah yang menolak kemutlakan dalam nilai, kemutlakan di dalam ajaran-ajaran agama yang menganggap sebuah kebenaran adalah relatif. Tak ada kebenaran yang mutlak. Jadi, faham? InsyaAllah kita sambung pada bulan yang akan datang. Saya dia masih untuk soalan. Depan dengan pokok ini nak baca tulisan-tulisan dia ini macam-macam dan faham dan faham supaya kita tidak terpelajar. Sebab tulisan dia itu memang very powerful dari sudut literature, dari sudut kita panggil penggunaan bahasa, dan itu adalah kekuatan falsafah sofistikanya. Sofism ni maknanya apa dia? Falsafah yang berdasarkan kehebatan apa dia? Balagha. Cara dia menggunakan idea dia, menggunakan bahasa yang hebat. Tapi sebenarnya isinya kosong. Termasuklah evolutionism, termasuk semua. Fakta yang sebenar tak ada, fakta konkret tak ada. Tapi dia pandai aku, dia pandai kita panggil bentuk pengbidahan dia. Bila kita baca, Masya Allah, dari delightful, dari rational. Padahal tak ada kosong. Speculation. Ada soalan? Kalau ada, katakan. Silakan. Kalau ada soalan. Muslimat ada soalan? Nampak macam nak marah tadi? Silakan. Baik, kalau ada saya akan dulu Pak. Maaf atas segala silapan yang luar datang seperti ini. InsyaAllah. Yang sudah ditetap, boleh datang. Dapat balik baca buku ni, baca daripada awal sampai akhir. Tak faham, dalam kuliah tanya, Ustaz sebut muka surat sekian, apa maksudnya? Tak faham. Baca, jangan simpan buat senti. Baca buku di kajian yang sangat panjang. Ustaz kita pemigau dalam itu kalau nikah dalam itu. Pasal nanti boleh tengok keadaan yang berada gerakan Islam yang lalu ke falsafah anak-anak. Anak kita, ya, baca buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa dia kata Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada kesempatan turun ke pada 5 bulan secara status Pondok Pura 5 bulan malam ikut ya. InsyaAllah selepas ini kita teruskan dengan solat isyak secara berjemaah. Lepas pada isyak kita akan menjamu sedikit sedera yang telah disediakan di luar-luar, dan pengajian akan teruskan dengan Ustaz Syed Abdul Qadir InsyaAllah.